Soalan ni, Assalamualaikum Ustaz Amri dan juga ahli panel yang dirahmati Allah. Dari segi keberkesanan vaksin yang sedia ada pada masa ini untuk mengatasi virus COVID-19 yang kini telah muncul dengan beberapa varian baru. Ni mungkin jua pandangan daripada Haji kan. Haji. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita tengok dari segi vaksin pula ya. Jadi tadi saya dah ceritakan tentang latar belakang virus, latar belakang dari segi dia punya wabak dan sebagainya, macam mana usaha-usaha untuk membangunkan vaksin ni telah menggerakkan satu dunia ya. Okey. Jadi saya fast forward ya. Jadi masing-masing buatlah dengan teknologi masing-masing. Ada yang gunakan teknologi mRNA, ada yang pakai teknologi viral vector virus dan sebagainya. Macam-macam jenis. Saya rasa tak maulah saya pada malam ni untuk bercerita dari segi teknikal ya, sebab ni bila cerita dengan orang awam kita tak maulah cerita benda yang memberat-beratkan kan. Cuma saya nak bagi tahu bahawa apabila kajian semua dah dibuat mengikut R&D clinical, maknanya kalau kita nak bangunkan vaksin ni, dia ada dia punya peringkat-peringkat. Ya, sama ada fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan sekarang ni kita dah masuk fasa 4. Maknanya telah melibatkan orang kata selepas melalui ujian dan sebagainya ya. Dan perkara ni pun masih baru lagi berlaku, iaitu berlaku pada bulan 12 ya, di mana buat pertama kalinya dalam sejarah untuk pandemik kali ini, maknanya muncul vaksin yang dipanggil oleh Pfizer BioNTech ya, yang menggunakan teknologi mRNA. Right? Dan kita pun tahu kan siapa yang bangunkan vaksin ni sebenarnya adalah orang Muslim kita yang bangunkan teknologi ni ya. So teknologi mRNA ni bukan benda baru. Ya, maknanya dah 30 tahun sebenarnya. Cuma dari segi vaksin ni teknologi ni barulah kita gunakan untuk vaksin untuk wabak COVID-19 ni ya. Of course yang lain-lain pun ada juga, maknanya kalau kita tengok Sinovac. So Sinovac menggunakan virus tu sendiri ya, virus tu sendiri, maknanya kita nyak aktif dia, okey, dan kita gunakanlah vaksin untuk masuk dalam badan kita, ataupun AstraZeneca menggunakan satu teknologi dia pakai virus vector di mana digunakan satu virus untuk ditumpang bawa orang kata dia punya message orang kata DNA tu supaya masuk di dalam badan, supaya kita boleh orang kata mengeluarkan orang kata tindak balas daripada badan untuk berlakunya imunisasi. Alright. Jadi balik kepada soalan tadi tu, alright. Saya nak bagi benda tu straight to the point Okay. Apabila masuk di dalam tanah air kita, okay, kita punya peraturan regulatory ni sangat-sangat ketat. Okay. Maknanya satu badan yang memastikan bahawa setiap produk pharmaceutical termasuk vaksin, bukan mudah-mudah boleh masuk ya. Alright. Jadi sebab perkara ni baru, jadi dia punya orang kata proses tu mestilah kita kata kita cuma memberikan pendaftaran bersyarat. Sebab benda ni baru. Keadaan ni masih baru, kita tak tahu kan. Jadi maknanya dari segi framework regulatory tu cukup ketat dekat Malaysia ni. Ya, di mana kita nak memastikan 3 perkara je Ustaz. Kita nak pastikan 3 perkara untuk rakyat Malaysia. Pertama, dia mesti berkualiti. Okay, maknanya bila lalu mesti berkualiti. Kedua, dia mesti selamat. Selamat dalam konteks R&D itulah. Okay, konteks R&D itu. Dan juga dari segi ketiga adalah dari segi dia punya keberkesanan.
Jadi kalau tidak mematuhi tiga perkara ni, sahabat-sahabat saya ahli farmasi dekat MPRA tu, okey, tidak akan memberikan pendaftaran bersyarat sebab satu dunia. Dia punya framework sama saja. Sama ada di Amerika ke, sama ada di UK ke, di Australia ke, di mana-mana framework dia tetap sama. Tak ada bezanya. Okey. Jadi itulah yang kita bukan, mana perkara ni bukan satu benda yang asing. Jadi menjawab pada soalan tadi, jadi apabila Sinovac masuk dalam tanah air kita, AstraZeneca masuk dalam kepada tanah air kita, Pfizer BioNTech masuk di dalam tanah air kita. Jadi ketiga-tiga vaksin ni dah boleh digunakan. Okey. Tetapi macam saya kata tadi lah, dia masih baru lagi. Jadi kita nak kena tengok pula. Maknanya dalam bidang R&D ubat ni, selepas kita dah bangunkan ubat, walaupun dia dah ada di pasaran, kita kena pantau dia. Itu yang dalam bahasa, saya nak beri teknikal sikit lah. Kita panggil pharmacovigilance tu. Maknanya kita, walaupun dia ada dalam pasaran, kita nak pastikan. Itu sebab kalau ada kesan-kesan sampingan, mesti setiap kesan sampingan mesti dilaporkan kepada MPRA. Mesti dilaporkan. Dah tak habis lagi Ustaz. Dia bukan sahaja mesti dilaporkan ke MPRA, dia kena laporkan kepada badan dunia juga. Jadi maknanya kita berkongsi maklumat satu dunia. Maknanya kalau kata kesan ni berlaku di Australia, kesan ni berlaku di UK, di China, di apa semua, di India. Jadi semuanya orang kata mesti dilaporkan supaya kita dapat satu dunia dapat manfaat. Yang tu dahsyatnya apabila kita ada kolaborasi. Sebab bidang farmaceutical ni bukan bidang main-main. Bidang farmaceutical ni satu bidang yang sangat beretika. Bukan maknanya kita tak boleh sewenang-wenangnya vaksin ni kita saja nak bagi kepada orang kalau kata dia tidak berkualiti, dia tidak selamat dan dia tidak berkesan. Jadi saya harap perkara tu menjawab soalan tadi itu. Jadi jangan kita kata bahawa ini tanggungjawab kita berat. Mungkin Ustaz Fawaz boleh cerita dari segi tanggungjawab kami. Ahli-ahli farmasi ni dekat MPRA ni mempunyai satu tanggungjawab yang besar untuk memastikan bahawa apabila dia masuk ke badan rakyat Malaysia ni, mesti mana sahabat-sahabat saya di MPRA mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Sebab perkara apabila mereka melakukan semakan dari segi apabila dokumentasi itu dimasukkan di dalam memang dia orang akan tanya dan dia kena semak satu persatu tu. Jadi itu yang saya nak bagi jaminan bahawa to cut it short bahawa apabila kita pergi ke pendaftaran orang kata bersyarat, dia boleh digunakan dan mengikut dia punya sama ada whatever lah. Jadi benda tu sepatutnya bukan satu kebimbangan lah kepada rakyat Malaysia. Maknanya kita ada agensi yang berautoriti, agensi yang mengawal tentang pharmaceutical kan.